try to start on time. Uh, Alright, kita buat see how Su is in the room. Oh, Sarinah, Jama'an, Siti Zara, hi, Siti Emma, Shazali, Nazir, Maiza Amin, M Tarmizi. Wah, ini macam penyanyi ni, M Tarmizi ni. Look, Mom, I can fly. Yes. Now we are all grounded now. They cannot fly. Galaxy, how are Galaxy? Of course, top former Shira, Asma. Waalaikumsalam, Nazir. Nazir, grup siapa lah? Tak ingat lah. Sorry. Of course, malam ni, oh Nazir, okay, Nazir, yes, okay. Okay, this is what we call doing business in the pandemic period, betul-betul online, because the slide is here in my computer. The speaker is somewhere on the road, somewhere dekat Terengganu sana. Kemudian we have another speaker yang akan kongsi dengan kita nanti macam mana nak jadi sehat dan cantik dengan air. Okay, so very interesting topic, special topic. So every week kita selain daripada demo mingguan kita akan selitkan juga spesifik topik yang berkenaan dengan water, air kangen ni, macam mana kita boleh guna air kangen sama untuk kesihatan, untuk kecantikan, untuk tanaman, so akan ada small section for that, because kita dah lama guna kangen water ni, so we know kangen water ni banyak kegunaan dia, bukan saja untuk penghilang dahaga. Alright guys, yes, everybody excited? Siapa lagi ada? Okay, let me appoint few other people to become co-host. Sebab bila saya dah share screen nanti, saya tak akan dapat control the screen. Itu just the slide will take over. Okay. So kita ada mana sini si Firwan ni? Where are you? Okay, here you are. So saya terpaksa lantik dia jadi co-host untuk tolong sama-sama monitor perjalanan majlis kita pada hari ini. Alright guys, everybody ready? Yes, semua sihat? Semua dah makan dah? Semua dah minum air? Berapa liter anda minum hari ini? Every day saya minum 3 liter. Ini botol yang ketiga saya. So tinggal separuh lagi. So I'm on track. Siapa nak awet muda, siapa nak sihat, siapa tak nak makan ubat, minum ni banyak. 3 liter, 4 liter sehari. Yeah. So if you have done your 3 liters, type 3 liters down there. Type 3 liters down there. So, setiap kali saya jumpa Mr. Oshiro, itulah soalan yang ditanyakan. Have you had your kangen water today? Berapa liter awak dah minum hari ni? Itu Mr. Oshiro yang soalan pertama dia. Every time. Okay, let me just appoint some more co-hosts. 3 liter, awesome. Yes, you are on track. Brother Sazali, 3 liter. Good. You can do more. based on your size, you should do more. Okay, 3 liter is a good start. Yeah. Asma, 2 liter tak cukup. Tak cukup. Nanti kita awet tua nanti. Kita nak awet muda. Okay guys, kita dah pukul 8.34. Saya punya jam 8.34. So we give it for probably another 1 minute. 8.35 kita will start kita punya weekly program. Di mana kita akan belajar tentang apa itu kangen water sebenarnya. Kita sebelum kita go into the demo of kangen water tu, kita akan apa yang kita namakan dia pembuka minda. Bagaimana kita punya tahap kesihatan kita sekarang dan bagaimana tahap kesihatan kita 10 tahun akan datang. 10 tahun daripada sekarang. Jadi kalau we don't do anything, kita just go on mengamalkan cara hidup, our current lifestyle, kita belasah semua sekali itu ini, kita minum pun tak jaga, makan pun tak jaga, something will happen to us. Tapi sebaliknya, kalau kita do something, we will have
healthy life, you know, towards the end of kita punya life nanti, towards the end of kita punya life. Okay guys, hari ini kita ada very special speaker yang kita datangkan khas secara online dari Terengganu. Terengganu kan? Masih di Terengganu lagi. Tengok dalam kereta lagi ya. Sebelum kita mulakan demo ni, beliau akan bercakap sedikit tentang kesihatan, masalah kesihatan, apa itu penyumbang kepada kesihatan dan bagaimana caranya untuk kita menangani masalah kesihatan ini secara alami, secara semula jadi. Makan ubat bukanlah solution kepada masalah kesihatan. Ubat tidak menyembuhkan penyakit. Ubat tidak menyembuhkan penyakit. Kerana apa? Kerana dulu kalau tahun pertama orang tu makan ubat, tahun kelima dia dah ada makan 5 biji ubat ataupun 10 biji ubat. So ubat tidak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan ialah apa yang kita makan dan minum. Sama seperti bapa kepada perubatan, dia kata let thy food be thy medicine. Jadikan makanan anda sebagai ubat anda. Kalau tidak, anda akan makan ubat sebagai makanan. Itu saya tambah. Kalau anda tak jadikan makanan sebagai ubat, makanan itu maksudnya makanan dan minuman lah. Anda akan makan ubat seperti sebagai makanan. Alright guys, kalau anda dah bersedia, let the speaker know, bagi tahu speaker tu, just let her know dekat chat box. Yes, we are ready to hear something wonderful from you. Kita zahirkan kita punya excitement. We want to let the speaker know that we are excited towards what dia akan kongsikan sebentar lagi. Okay, hang on, let me just press the record ni, kalau tak lupa ulang ni. Record to the cloud. Okay, ready? Alright, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Senior Sifu Asma untuk perkongsian pada malam ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, ni botol yang ketiga tadi selesai dah 2. So malam ni kita kena selesaikanlah jadi 3. Saya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sama botol kan? Sama botol. Okay, ni botol ni bagus botol ni dia cukup 1 liter. So kalau kita nak ukur kita punya minum air sangat mudah lah. Botol ni pun mudah nak letak dalam handbag. 1 liter. So 2 botol 2 liter, 3 botol 3 liter. Okay, jadi insyaAllah malam ni saya akan share, kita panggil pre-demo. Pre-demo ni buka minda lah sebelum kita mukadimah kepada demo kita nanti. So kenapa kita, sekarang ni saya berada kat Terengganu. Alhamdulillah dengan platform Zoom ni kita boleh berkongsi part screen di KL, speaker di Terengganu. Lepas tu nanti demo-demo pun di KL. So Alhamdulillah dengan Zoom ni kita boleh teruskan event kita. Okay, jadi apa yang kita nak buka minda malam ni adalah kenapa malam ni kita kena bercakap tentang air ni. Kenapa pentingnya kita untuk kita bercakap tentang air ni? Antaranya adalah sebab kita nak kita perlu tahu macam mana kita perlu hari ni kita perlu tahu tentang air. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan 10 tahun sebelum usia tua kita ataupun sebelum kita akhirkan hidup kita ni 10 tahun sebelum usia kita. Memanglah kita tak tahu ajal kita bila, tapi kita tahu kebiasaannya usia-usia orang yang meninggal biasanya umur 60-an dan sebagainya. So kalau kita nak pastikan 10 tahun sebelum kita berakhirnya usia-usia tua tu, apa yang kita nak dalam kehidupan kita ni 10 tahun terakhir. Okay, so kita akan tengok video ni, apa yang berlaku pada kita ataupun pada orang yang ramai hari ni. So kita sama-sama tengok video ni.
What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Okey. Okey, kalau kita tengok video ni, kita dah nampak kan, ni video ni dia cakap kebanyakan orang Amerika dia habiskan 10 tahun terakhir usia dia tu dalam keadaan sakit. Sebenarnya bukan di US sahaja. Di Malaysia pun sekarang ni kita dah nampak dah memang dah jadi kebiasaan 10 tahun akhir tu memang dah ulang alik dah ke mana, ke pusat dialisis dan sebagainya. Maksudnya menunggu masa untuk habiskan sisa hidup tu. Okey, jadinya macam okey, sekarang ni sebagai contoh kita tengok tadi dalam video kan, ada orang boleh naik tangga macam biasa. Maksudnya 10 tahun terakhir yang sama, tapi seorang lagi terpaksa guna guna auto punya kerusi untuk naik tangga. Sebagai contoh, kalau kita orang Islam, ada orang 10 tahun akhir tu masih lagi boleh tawaf, boleh pergi haji, boleh pergi umrah macam biasa. Ada orang ada orang nak pergi mengerjakan ibadah tu kena tolak dengan wheelchair. Lepas tu apa lagi? Ada orang dia akhir-akhir usia boleh lagi pakai baju semak-semak, boleh kerja lagi ataupun nak buat kerja kebajikan sosial semua pun masih lagi sihat. Ada orang dia yang terpaksa dilayan kerana dia sakit. So kita kena buat keputusan untuk decide macam mana 10 tahun terakhir kita ni. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri ketika baginda wafat pun, baginda bukan wafat kerana sakit penyakit tapi wafat dalam keadaan yang masih sihat. Cuma Rasulullah wafat tu kerana kesan daripada diracun oleh pihak musuh kan. Tapi maksudnya nak cakapnya Rasulullah idola kita sendiri tu pun sihat. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok macam adakah mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila kita bercakap tentang air ni keperluan hidup kita. Jadi kita nak tengok adakah mencegah tu lebih baik daripada merawat. So sekarang ni kita rasanya air tu semua orang tahu perkataan ni, mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila merawat banyak benda yang sangat kita akan libatkanlah dari segi kewangan, semua benda tu nanti kita lepas ni. Okay, kita tengok. Seterusnya. Okay, kalau kita tengok ni sistem penampan badan kita. Kalau kita tengok setiap hari proses yang berlaku ataupun kerja-kerja yang berlaku, tubuh kita ni dia bergerak walaupun kita tidur, dia tetap berlaku. Sistem tubuh kita ni sentiasa berjalan. Sekalipun kita tidur, duduk diam, kita tak berjalan tapi tubuh kita berjalan. Yang pertamanya akan sentiasa berlaku toxin in dan toxin out. Toxin in ni maksudnya badan kita ni akan masuk, toksin akan masuk, antaranya masuk melalui apa? Dia akan masuk melalui makanan yang berasid, minuman-minuman yang berasid, racun serangga, radikal bebas dan juga pelbagai cemaran. Antaranya juga adalah macam stres, emosi kita, tu pun menyebabkan toksin pada tubuh kita. So makanan-makanan berasid hari ini kita tengok contohnya gula, nasi putih, semua tu kan. So benda-benda tu juga adalah makanan berasid. Dan sekarang ni makanan pula, variasi makanan macam-macam ada. Macam saya tadi pun, siang tadi pun makan kek semua kan. Jadi kita memang tak boleh nak lari daripada semua benda ni.
pencemaran lagi lah. Jadi terbebas daripada handphone semua tu. Jadi tubuh kita ni akan sentiasa macam tu. Jadi ada apa panggil ni? Ada dua cara lah kita nak kontrol toksin ini. Satunya kita halang benda tu masuk daripada tubuh kita. Tapi mampu ke kita nak halang? Contohnya saya tadi, anak nak makan kek, saya pun makan kek. So mak buat air manis, kita pun minum air manis ada gula. So kita tak boleh nak halang sebab kita hidup dalam suasana ramai orang dan pelbagai makanan yang ada. Jadi nak halang tak boleh. Tapi bolehlah kita pilih macam kita dah tahu dah air kecil bagus, kita boleh halang yang tu. Tapi banyak perkara kita tak boleh nak halang. Ataupun cara yang kedua, kita boleh guna cara dengan bilas tubuh kita tu dengan air yang bagus. Sebab cara nak outkan toksin tu adalah dengan dua benda yang paling mudah lah, iaitu minum air yang berkualiti. Yang kedua, air yang berkualiti tu pula mestilah minum dengan kuantiti yang cukup. Kalau tak cukup, maka tak berlakulah detox ataupun toksin out. Bila kita bila kita jaga kontrol toksin ni dengan out ni, maka akan berlakulah sel tubuh kita yang sehat. Bila sel tubuh kita sehat, hormon tubuh kita akan sehat. Bila hormon sehat, dia akan sehatkan organ-organ dalam tubuh kita. Dan bila organ dalam tubuh kita sehat, keseluruhan body system tubuh kita pun akan sehat. Okay. Kemudian kita akan tengok, ada 5 isu air yang kita minum hari ini. Okay, sebelum ni pun saya sama. Sebelum ni isu ni lah saya hadapi sebelum saya kenalkan Game Water. Iaitu kebanyakan air yang kita minum adalah berasid. Betul, sangat-sangat betul. Lebih-lebih lagi macam saya tinggal di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu kalau kita tahu tempat ramai orang kan. Jadi memang air sangat-sangat berasid. Air berasid kuning sampai oren kalau kita test. Okay, kalau kampus sebelah saya tu memang ke arah merah dah juga kan, sebab lagi padat orang lagi berasid. Okay, lepas tu dalam air pipe kita hari ni pula ada klorin. Okay, kalau di Terengganu ni juga ada lagi orang yang minum air boreng, sangat-sangat berasid, merah terus air dia kan. Jadi lepas tu yang kedua ada pencemaran dalam air. Memang betul ada pencemaran, ada logam berat, ada kotoran-kotoran, logam berat dan semua itulah yang masuk dalam tubuh kita. Lepas tu terdapat klorin dalam air kita. Betul. Memang terdapat klorin dalam air kita. Lepas tu yang keempat, air yang kita minum kebanyakannya tak serap dengan baik. Macam mana kita boleh tahu beza air yang kita minum hari ni ataupun sebelum ni adalah air yang tidak serap dengan baik? Contohnya kita tahu, kita selalu dengar bila sakit kena minum air yang banyak. Tapi bila contohnya kita demam lah, tapi bila kita demam, kita minum air tak baik juga demam. Sebab apa? Sebabnya air yang kita minum tu dia tak serap dengan baik, molekul dia tak halus. Okay, itu air yang sebelum ni lah ataupun kebanyakan air yang orang minum hari ni. Ada juga orang dia concern tentang air kotor, air yang tercemar, air yang ada klorin. Dia pun buat keputusan untuk beli air botol plastik. Tapi sebenarnya air botol plastik tu yang pertama, dia juga sebenarnya kurang bagus untuk tubuh kita. Dalam masa yang sama dia merosakkan planet kita. Bahkan statistik menunjukkan bahawa 5.7 bilion tan 5.7 bilion tan air botol ni dan plastik ni dibuang di lautan yang menyebabkan berlakunya pencemaran dan juga menyebabkan hidupan laut tu terjejas setiap tahun. Okay, so sekarang kita tengok video ni yang menunjukkan tentang macam mana kesan daripada air botol plastik.
Nampak tak daripada video ni betapa besarnya kesan botol plastik yang kita minum tu, air botol yang dibotolkan dalam botol plastik tu, kesan dia pada tubuh kita. Pertama sekali kesan dia pada darah kita, dan darah ni dia pump jantung kita pump darah. Dalam masa 3 minit darah kita ni akan sampai ke seluruh organ tubuh kita. Sebenarnya saluran darah kita ni, kalau kita cantumkan semua sekali daripada saluran darah kita ni, kita boleh sampai 1,500 kilometer. 150,000 kilometer semua sekali saluran darah dalam tubuh kita. Tapi Allah buat dalam masa 3 minit, bila darah kita dipump, jantung kita pump darah kita, dia akan sampai dalam masa 3 minit ke segenap organ-organ tubuh kita. Dan darah kita tu, kalau kita minum tadi, kalau kita tengok kan macam mana mikroplastik tu tadi, dia boleh masuk ke dalam darah kita dan dia akan sampai ke semualah, termasuk liver kita, kidney kita. Dan kalau kita tengok betapa halusnya benda tu, kalau kita minum air botol, kita tengok dengan mata kasar kita memang takkan nampak. So dia memang kena ada special punya ni baru boleh nampak. So itulah betapa besarnya kesan botol plastik yang ada pada hari ni, yang menyebabkan banyak dapat penyakit. Dan kalau kita tengok memang benda tu real. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai orang sakit, dan sekarang ni ramai orang nak mudah dengan beli botol pakai buang seperti tu. Tak sama macam dulu. Dulu kita tak ada benda-benda ni, sebab tu orang-orang dulu dia sihat. Okey, seterusnya kita tengok usus pula. Macam mana usus keadaan besar mengandungi 100 trilion bakteria dan 196 jenis toksin, hasil tindak balas kimia metabolisme. Jika anda tidak membuang air besar setiap hari, toksin yang diserap seumpama menghisap 3 bungkus rokok. Toksin adalah punca pelbagai penyakit. Jika kita tidak mengambil berat tentang masalah usus besar, ia akan memudaratkan kesihatan kita. Najis mudah tersangkut dan berkumpul di lipatan poket dalam usus besar. Dan lama kelamaan, ia akan menjadi keras dan menyebabkan saluran usus tersumbat. Gambar ini menunjukkan najis keras yang terkumpul selama 20 tahun. Ususnya sudah berubah bentuk dan hilang fungsinya. Gambar ini menunjukkan bahagian usus yang mudah dijangkiti kanser usus. Kira-kira 72.6% daripada kanser usus dijangkiti di rektum dan bahagian berpenjuru. Sebab najis sering bertakung di bahagian ini dan paling banyak terdedah kepada toksin. Walaupun kita membuang air besar setiap hari, najis masih terkumpul dalam lipatan usus besar. Kanser terjadi akibat perubahan sel-sel di dinding usus yang terdedah kepada tindak balas toksin yang berterusan di tempat najis terkumpul. Pakar-pakar Amerika telah melakukan bedah siasat usus 20,000 orang dan mendapati tiada seorang pun ususnya dalam keadaan normal. Dalam abad ke-21, kanser usus dijangka menduduki tempat pertama antara pelbagai jenis kanser. Oleh yang demikian, setiap orang perlu membersihkan usus mereka. Toksin di dalam usus besar diserap dan disalurkan dalam darah. Ini menyebabkan tubuh menjadi bertoksin dan seterusnya mengakibatkan pelbagai penyakit seperti sakit kepala, insomnia, kerap bermimpi, nafas berbau, masalah penghadaman, kembung perut, perut buncit, kepanasan, jerawat, darah tinggi, penyakit hati, penyakit buah pinggang, kelesuan dan sebagainya. Toksin di dalam usus besar lebih membahayakan kaum wanita kerana ia boleh mengakibatkan kanser payudara, melahirkan anak yang cacat atau mandul. Okey, sekarang ni kita tengok betapa besarnya peranan usus untuk tubuh kita dan juga mempengaruhi kesihatan ataupun sakitnya kita dekat usus kita. Dan kalau kita tengok punca penyakit pun dia berpunca daripada perut. Apa yang kita makan, macam mana dia dibuang, itu mempengaruhi. Bahkan kalau kita tengok Dr. Hiromi Sinya dia punya testimoni kan, kalau kita tengok breast cancer kan, wanita yang breast cancer tu sebelum dia kena dia sebenarnya dia breast cancer tapi dalam masa yang sama dia ada masalah usus kronik. So nampak tak kat situ
Kerana apa? Kerana usus besar ni apa yang kita makan dia akan masuk dalam perut kita, dia cerna, lepas tu setelah dia cerna dia akan hantar kepada lepas tu usus besar akan serap nutrisi, dan nutrisi yang kita makan tu dia akan supply kepada organ-organ dalam tubuh kita. Okey. Jadi sekiranya kita dapat tu nutrisi yang baik, maka yang sampai ke segenap organ tubuh kita adalah benda yang baik. Tapi kalau usus kita tu tak bagus, jadi dia akan serap dalam perut kita tu tak bagus, ada benda-benda yang tak bagus, ataupun dekat sudut-sudut tadi tu, sudut-sudut usus kita tu tadi ada lagi benda barang-barang yang belum habis dibuang, detox, maka usus kita akan serap kotoran-kotoran, dan kotoran tu lah juga yang akan sampai ke dalam tubuh kita. Maka jadilah breast cancer, jadilah kanser kanser hati, kanser telinga, kanser lidah, kat mana sahaja yang darah kita boleh pergi, maka kat situ mana-mana je lah dia tumpang untuk jadi kanser. Dan kalau kita tengok, kanser ni merupakan antara pembunuh nombor 1 pada hari ini. Dan kalau kita tengok kanser hari ni, dalam bidang Kangen Water ni, boleh dikatakan dalam seminggu tu pernah saya dapat orang minta pandangan kita kan, Kangen Water dengan kanser ni, boleh dikatakan pernah saya dapat tu 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut orang yang berbeza-beza PM. Yang ni cakap abang dia kanser, yang ni cakap sepupu dia kanser, yang ni cakap adik ipar dia kanser. Dan mereka tu semua sekitar berdekatan Kuala Terengganu ni sahaja. Jadi kanser ni boleh dikatakan setiap hari lah berlaku, dan kalau kita tengok 4 orang, setiap 4 orang seorang akan kena kanser. Dan benda tu jadi perkara common dah. Kalau dulu kita nak dengar kanser tu jarang-jarang sekali. Okay, so kita tengok sekarang ni darah pula. Macam mana darah kita? Okey. Saluran darah merupakan sumber kehidupan kerana ia membolehkan darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sisa buangan badan sepanjang hayat kita. Jumlah kepanjangan saluran darah secara purata ialah 160,000 kilometer. Kepanjangan ini cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2.5 kali. Sisa buangan dalam darah seperti lipid darah dan gula darah akan mula berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk plak pada dinding saluran darah. Ini mengakibatkan saluran darah menjadi semakin tegang, kurang anjal dan rapuh. Sebahagian plak mungkin akan tertanggal dan membentuk gumpalan darah yang akan mula menyekat saluran darah. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung perlu mengepam lebih kuat lantaran meningkatkan tekanan darah. Ini akan merosakkan saluran darah. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke otak, lama-kelamaan sel otak akan mati. Ini mungkin akan menyebabkan strok sekiranya serius. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke jantung, ini mungkin mengakibatkan masalah jantung. Jika anda gagal membaiki gangguan ini dalam masa 3 jam, 90% sel jantung akan kekurangan oksigen dan akhirnya membawa maut. Tak nampak videonya, Sifu. Penyakit kardiovaskular CVD merupakan punca kematian nombor 1 di dunia. 1 daripada 4 kematian di hospital kerajaan disebabkan oleh penyakit jantung atau strok. Bagaimana kita boleh melancarkan peredaran darah yang tidak tersekat? 1. Penggunaan ubat-ubatan seperti penyekat ACE yang mengembangkan saluran darah atau Okey. Tak nampak video. Terus sambung ke? Terus sambung. Okey, kita skip yang tadi Okey, nanti nak tengok video tu kita boleh tengok kemudian. Nanti kita akan share video. Okey, sekarang ni kita tengok kalau kita tengok statistik berkaitan dengan diabetes. Diabetes kecil manis. Kalau kita tengok sekarang ni makin meningkat usia kita, makin cerahlah potensi ataupun cerahlah masa depan kita untuk dapatkan diabetes. Tapi kita tak naklah macam tu. Bila kita dah tahu dah ratio dia, bila kita tahu dah benda tu carta dia macam ni, kita nak elakkan diri kita daripada tergolong dalam golongan yang macam ni. Makin kita meningkat usia, makin
besar potensi kita untuk dapat. Bahkan kalau kita tengok ni setahun 2015 di Malaysia. Orang yang berusia 55 hingga 59 tahun sehingga 500,000 yang kena diabetes. Even saya sendiri pun ada seorang kawan umur sama dengan saya 32 dah pun kena potong jari kaki, ibu jari dengan hujung anak jari jari kelingking kaki. Kemudian dah pun tebuk dekat sini untuk cuci darah kan. Cuci darah untuk dialisis. Dia buat yang cuci melalui ini. Jadi maknanya nak cakap umur 32 hari ni pun dah pun potensi untuk dapat semua benda tu. Okay, so kita kena jagalah bila kita dah tahu statistik macam ni. Seterusnya, okay. Kenapa perlunya untuk kita concern tentang takut untuk sakit? Kenapa kita perlu rasa takut untuk sakit? Sebab apa? Sebab bila kita sakit, kita akan menjejaskan 3 benda ni. Yang pertama akan menjejaskan duit kita. Of course, kita kerja, kita cari duit. Tapi duit yang kita cari tu akhir 10 terakhir usia kita tu kita akan habiskan duit yang kita cari tu. So kita kerja untuk kita prepare kita sakit. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak kita kerja untuk preparation kita sakit. Sebaliknya kita kerja untuk kita prepare hujung-hujung usia kita yang kita gembira, sama ada nak pergi masjid surau sama-sama, nak buat amal kebajikan sama-sama, nak travel dengan family dan lain-lain. Kalau kita sakit juga, kita akan libatkan keluarga kita. Mungkin kita kehilangan keluarga ataupun mungkin kita kecewa dengan keluarga kita sebab apa? Kita rasa rendah diri sebab kita terpaksa tinggal kat rumah seorang-seorang, anak, isteri semua kena pergi kerja dan sebagainya. Ataupun orang pergi travel, kita terpaksa duduk kat rumah seorang-seorang. Ataupun orang lain semua happy, kita tak happy. So memang sangat-sangat terjejas lah kalau kita sakit. Yang kedua, kasih sayang lah. Kita akan hilang kasih sayang ataupun orang sayang kat kita tapi kita rasa rendah diri, kita rasa macam orang tak sayang dan lain-lain. Sehingga macam-macam emosi kita terganggu bila kita sakit. So kita tak nak, kita nak bila kita 10 tahun terakhir kita berbaik sangka dengan semua orang, kita rasa semua orang sayang kita beri kasih sayang dekat orang, orang beri kasih sayang kat kita. Kerana apa? Kerana sehat je yang akan menyebabkan kita sentiasa gembira hingga akhir hayat kita. Okay, seterusnya. Okay, masalah kesihatan ni perlu kita tahu. Punca kita sakit ni sebab apa-apa masalah, kalau kita nak selesaikan masalah kita kena tahu punca dulu. Bila kita dah tahu masalah tadi sakit kan, kesan dia adalah duit habis apa semua. Sekarang ni kita nak tahu masalah penyakit ni berpunca daripada apa. Ada 3 sebab punca penyakit. Yang pertama, radikal bebas. Yang kedua, asid berlebihan. Yang ketiga, dehidrasi ataupun kurang air. So kita tengok radikal bebas. Okay. Yang pertama, radikal. Kalau kita tengok radikal bebas ni, dia berpunca daripada apa? Antaranya adalah hidrasi UV. Okay. Lepas tu yang kedua, pencemaran. Pencemaran, yang ketiga, stres. Yang keempat, nutrisi. Dan semua benda-benda yang ada 4 ni, tak ada satu pun yang kita boleh elak. Tak ada satu. Okay. UV, radiasi UV, pencemaran. Hari ni kalau kita tengok asap kenderaan, asap kilang, macam-macam lah. Kalau yang duduk kat kampung asap bakar semua tu kan. Okay. Lepas tu stres. Stres memang sangat mudah. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID ni. Sikit-sikit stres. Malam pun saya pergi misi bantuan banjir di Kemaman. Malam ni pun saya dengan Seni Sifu Ustaz Sabri akan bertolak ke Kemaman lagi untuk bantu lagi di kawasan lain. So masa saya tengah-tengah bersih rumah kan, tiba-tiba menjerit. Menjerit, tengah pegang baby, menjerit. Memang tak sedarkan diri. Orang terus berlari ambil baby tu, takut dia buang baby tu kan. Terus ambil baby tu, dia stres, dia menjerit. COVID lagi, lepas tu dengan banjir lagi, total loss. Memang sangat kesian. So stres ni memang tak boleh lari. Orang yang kaya pun, orang yang ada banyak duit pun still lagi stres. So memang terdedah, kita semua akan terdedah dengan radikal bebas setiap hari. Dan daripada nutrisi kita pun, kita makan
apa yang kita makan tu pun daripada pemakanan kita pun memang ada nutrisi bebasnya dalam tu. Okey, tubuh kita bila tubuh kita tak sedar, dia akan terdedah dengan penyakit lah. Yang kedua, okey, seterusnya macam mana kita nak selesaikan masalah dari kebebas? Yang pertama, kita boleh pilih untuk makan vitamin dan suplemen. Banyak sangat suplemen hari ni dia tekankan antioksidan. Dia tekankan antioksidan, tapi kalau kita tahu antioksidan ni dia tak boleh kekal lama. Dia mesti fresh. Contohnya antioksidan yang ada pada buah kan. Minum fresh orange, dia kena bila kita blend fresh orange tu kita terus minum. Kalau kita simpan dalam jug lama-lama antioksidan dia hilang. So sama macam air kangen. Okay, so yang pertama vitamin ataupun suplemen. Tapi vitamin dan suplemen ni harga dia sangat mahal. Kalau kita tengok contohnya baby, kita bagi anak-anak kita bagi makan sport emotion. Contohnya lah, kita makan vitamin C. Katakanlah untuk kos anak RM50. Lepas tu mak pula makan apa? Makanlah vitamin C mahal. Biasa mak mahal sikit lah, 100 lebih 200 sebulan. Nenek makan minyak apa, minyak ikan ke apa semua kan. 200 sebulan. So satu family 500 sahaja untuk 3 orang setiap bulan. So suplemen memang mahal. Solusi yang kedua yang kita boleh pakai untuk radikal bebas, kita boleh makan sayur. Tu antara cara untuk kita atasi radikal bebas. Tapi sayur, kita boleh makan sayur. Yang pertama, sayur tu boleh ke kita nak makan banyak sayur? Anak-anak kita payah nak makan sayur. Kita pun makan sayur pun boleh nak makan, tapi kadang-kadang ada semangat hari nak makan tu, semangatlah makan. Tapi semangat makan pun tak adalah sampai kita makan 4 kilo sayur sehari. Kan? Kita beli sayur lobok tu 5 biji, makanlah 2 biji seorang. Tapi memang kita tak boleh nak makan banyak. Dan dalam masa yang sama, dalam sayur tu juga mestilah ada racun serangga. Sebab dia komersial, bukannya kita tanam kat tepi rumah. Even kalau kita tanam kat tepi rumah pun, kita still lagi, kebanyakan orang yang jual kampung-kampung dia still lagi spray racun. Dengan kapasiti kecil dia pun dia guna racun juga. Sebab apa? Sebab kalau tidak, rosak, buat apa dia nak tanam? Tak boleh jual, tak dapat duit kan? Okey, lepas tu sayur serangga, ada sayur serangga lah, racun serangga, kecuali sayuran yang organik. Tapi organik ni memang sangat mahal. Memang jarang sangat orang yang akan beli sayur organik ni. Kalau mahal, nak beli hari-hari, memang taklah kita nak makan sekeluarga, makan sayur banyak-banyak kan. Okay, seterusnya, solusi yang ketiga, solusi yang paling mudah iaitu dengan kita minum air kangen. Sebab apa? Sebab air kangen ni ada ciri dia yang sangat bagus yang akan kita tengok lepas ni. Jadi air ni benda yang paling simple. Daripada baby boleh minum, start daripada cerai susu mak, start daripada start daripada minum susu botol semua tu kan. Kita boleh minum air kangen dan kita minum air kangen sehinggalah ke usia. Even nak meninggal pun still lagi kita kena bagi minum air, betul tak? Orang nak meninggal, kita tak bagi dah makan sayur. Kita bagi susu, bagi bubur kan, orang yang sakit teruk kan, terlentang atas katil, dan air tu je. Jadi air ni adalah benda yang sangat-sangat penting yang diperlukan daripada baby sehinggalah remaja, sehinggalah dewasa, sehinggalah kepada warga emas tua. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita tengok ramai sangat doktor-doktor pakar yang kita suruh kita untuk recommend kita untuk minum alkalized reduce water ni tadi kan, apa gini ya Allah, Electrolytes reduce water, ERW. Electrolytes reduce water. Okay. Jadi doktor, contohnya antaranya Dr. Hiromi Shinya ni tadi, sangat banyak buku-buku yang dia karang yang mana dia recommend untuk kita minum air ni untuk solusi kepada kesihatan kita. Bahkan kalau kita tengok Dr. Hiromi Shinya ni, kalau kita Google dekat Wikipedia pun sangat bagus profil dia dan dia merupakan antara doktor terkenal di dunia lah yang kita boleh tengok macam mana dia punya recommendation. Okay, seterusnya
Kita tengok lagi, okey, masalah kesihatan yang kedua iaitu berkenaan dengan asid berlebihan. Asid berlebihan, apakah punca asid berlebihan? Asid berlebihan ni dia terdapat macam makanan kita hari ni yang kalau kita tengok fikir sejenak siang tadi daripada bangun tidur tadi, kita banyak makan yang belah kiri ke yang belah kanan? Yang warna hijau-hijau ke warna kuning-kuning, merah-merah ni, sos semua-semua ni. Of course kita makan boleh dikatakan nisbah dia 10, kalau 10 tu 9 dekat kiri ni, satu bahagian dekat kanan. Ataupun paling-paling banyak 7-3. Tapi nak cakapnya still lagi belah kiri ni yang menang. Betul tak? Dalam kita sendiri dan juga family kita sendiri. So memang badan kita ni berasid lah. Okay. Okay. Okay, jadi oleh kerana kita ni susah nak ambil sayur untuk gantikan kepada makanan berasid tu, ada lagi solusi lain yang kita boleh tengok. Contohnya contohnya macam air, macam kalau kita tengok ni kan solusi-solusi dia. Tapi semua-semua benda tu yang bersifat alkali tu, semua benda tu agak payah untuk kita ambil. Boleh nak ambil tapi tak banyak. Tapi dengan air Kangen kita boleh ambil dengan kuantiti yang berterusan. Sama ada kita nak buat jus, kita nak buat minum kosong, kita nak buat minum air kopi ataupun kita nak buat masak. So memang kita boleh maksimumkan pengambilan air yang sihat beralkali ni. Okay. Seterusnya. Okay, fakta sains. Yang mana dalam buku Alkalize ni, dia Alkalize or Die, tajuk buku ni. Maksudnya kita pernah pilih sama ada kita nak minum air Alkalize ataupun kita pilih untuk kita menuju ke arah mati, tapi mati dalam keadaan kita sakit. Dan dalam buku ni dia kata apa? Setiap penyakit berpunca daripada satu keadaan yang sama, iaitu kadar asid yang tinggi dalam badan. Okey. Jadi nak atasi asid tu tadi adalah dengan Alkalize. Yang kedua, macam mana kita nak atasi dehidrasi tubuh kita yang kurang air ni tadi? Macam mana kita nak atasi adalah dengan cara Okey, kalau kita tengok bila tubuh kita dehydrate, kurang air, automatik kita akan kering. Contohnya lah kan, kalau kulit kita akan kering. Bila kita cukup air, kita akan nampak lebih segar. Okey. Contoh juga kita boleh tengok macam pokok. Pokok bila dia tak ada air, dia akan kering dan mengecut. Tapi bila dia cukup air, dia akan segar dan tumbuh dengan baik. Sama juga macam orang tua. Orang tua kenapa dia badan dia makin keduk, makin mengecut kan? Sebab apa? Sebab makin dia berusia, dia kemampuan dia nak minum air tu dah kurang. Mungkin sebab dia faktor tak boleh nak pergi toilet, payah nak pergi toilet dan sebagainya, maka dia akan cepat untuk dia benda makin berkedut dan juga sakit tu makin makin cepatlah. Sebab apa? Sebab air tak cukup untuk tubuh dia. Okey, bila kita cukup air maka akan terlihat dekat kita punya luaran kita sendiri. Okey, lepas tu okey, apa lebih penting? Sekarang ni bila kita cakap pasal air, makanan yang sihat ke ataupun air yang berkualiti, yang bagus? Okey, jadi kalau kita tengok makanan yang sihat ke ataupun minuman berkualiti, sebenarnya kedua-dua penting. Tapi mana yang lebih penting? Mesti ada salah satu yang lebih penting. Macam mana kita nak tentukan yang mana lebih penting? Kalau kita tengok fakta sains mengatakan badan kita ni 75% adalah air. Terbentuk dengan air. Dan 25% lagi tu apa? 25% lagi tu pemakanan kita lah. Jadi yang mana kita nak pentingkan dulu? Nak fikir dulu ni, nak pilih dulu ni hak mana bagus, hak mana tak bagus ni dalam bahagian makanan ke dah bahagian air? So semestinya lah kita kena pilih air dulu. Lepas kita pilih air, barulah kita tentukan makanan apa yang kita nak makan. Makanan sihat ke ataupun sebaliknya.
Okey. Seterusnya, okey, ni gejala umum dehidrasi. Dalam buku Change Your Water, Change Your Life ni, dia ada cakap bahawa perasaan resah, kesukaran buang air besar, gangguan pencemaran, tekanan darah tinggi, sakit lutut, kolesterol, ketidakseimbangan asid alkali dan masalah kulit dan lain-lain merupakan apa? Merupakan kesan daripada kita kurang air. Sangat-sangat betul. Kalau kita kurang air, kita rasa macam tak senang duduk diam, rasa panas, rasa resah, rasa gelisah. Tapi cuba bila kita minum air, kita duduk dan air yang kita minum tu make sure air tu molekul dia halus. Kalau air tu molekul dia kasar, molekul dia besar, kita minumlah banyak mana pun kita still lagi rasa tak relax. Dan even saya sendiri saya ada buat form feedback kepada customer air saya kan. Dia ada masalah tekanan darah tinggi. Masalah dia, umur dia apa semua kan, tinggal di mana. Lepas tu masalah dia darah tinggi. Lepas tu saya tanya apa masalah yang dia hadapi sebelum ni, dia kata panas barang. Maknanya rasa nak marah, lepas tu rasa berdebak. Tapi lepas tu berapa lama dia minum air Kangen dan banyak mana dia minum. Lepas tu kesan dia lepas pada tu dia kata dia rasa lebih tenang. Rasa tak panas barang dah sekarang. So nampak tak betapa besarnya kesan daripada kita pilih minum air ni, dia mempengaruhi semua benda ni. Okay, dan minum tu dengan cukup. Dan kita tengok dia punya minum pun cukup lah. Maksudnya dia bukan minum segelas je sehari, bukan. Dia minum dalam lebih kurang 1.5 liter sehingga 2 liter setiap hari. Okay. Kemudian dalam buku ni dia kata your body many cries for water. Tubuh kita memang menangis minta air kan, kerana air. Dia kata anda tidak sakit, anda hanya kehausan. Jangan ubati kehausan dengan ubat-ubat. Jadi kita hari ni kita rasa haus, kita rasa sakit, kita sepatutnya sebenarnya memang dah ada. Ramai orang tahu bila sakit je minum air. Tapi lama-lama sebab kita bekerja-kerja dengan dunia ni, keperluan dunia ni, kita dah tak hirau dah semua tu. Minum air lambat sangatlah baik. Makan ubat je lah, telan ubat je lah. Sekarang ni farmasi pun keliling kan. Sekejap nampak farmasi sini tak ada farmasi. Bahkan farmasi dah jadi macam franchise sekarang ni kan. Okey, jadi jadi orang sekarang ni ambil jalan mudah. Dia tak minum air dah sebab air lambat. Sebab air, molekul air yang ada sekarang ni adalah kasar, besar. Jadi dia terus ambil ubat. Jadi itu adalah satu benda yang salah lah. Kita boleh tengok macam dalam buku ni dia cakap tubuh kita ni menangis kerana air. Dan kalau kita minum air, insya-Allah tubuh kita akan segar balik. Macam pokok tadi tu lah. Cuma pokok tu kita nampak dia kering. Tubuh kita tak nampak. Okay, kemudian air alkali. Okay, yang ni the doctor who cures cancer. Okay, doktor yang merawat pesakit kanser, dia kata air alkali daripada mesin water ionizer, iaitu mesin yang seperti mesin Kangen ni, telah menjadi kemajuan terpenting dalam pengelolaan kesihatan sejak penemuan penicillin oleh Alexander Fleming. Jadi maksudnya terbukti dah doktor-doktor pakar, doktor-doktor yang maksudnya doktor terkenal dunia ni, dia bahawa mengiktiraf water ionizer ni untuk jadi salah satu solusi untuk kesihatan. Dan kalau kita tengok mesin ionizer ni merupakan teknologi yang terbaru yang di Malaysia tak ramai sangat lagi yang faham dan tahu, tapi di luar negara dah terlalu lama dah diorang pakai. Even di Jepun pun memang dah banyak sangat diorang bahkan diorang memang pakai ionizer pun. Dan di US pun memang jadi satu budaya dah, tapi di Malaysia slowly. So inilah peluang kita untuk kita berkongsi tentang ionizer. Okay, lepas tu kalau kita tengok orang-orang terkenal dunia, macam kita tengok dalam gambar ni Barack Obama, Queen Elizabeth, of course mereka ada apa? Mereka orang-orang terkenal ni dia ada doktor peribadi. Even kita pun mungkin kita ada doktor-doktor yang kita suka, yang untuk kita minta advice. Tapi orang-orang terkenal ni semestinya doktor dia ni adalah doktor yang bagus, doktor yang terkenal, doktor yang dapat award dan sebagainya. Takkan nak ambil doktor-doktor biasa kan? Jadi dia ambil doktor-doktor yang terbaik yang ada.
di dunia ataupun di US tu sendiri, tapi doktor tu advise dia orang minum Kangen water. Kalau kita yang ada dalam preview malam ni, yang ada doktor peribadi tapi doktor peribadi tu tak bagi minum air Kangen. So fikirkan balik sebab apa? Sebab doktor terbaik, doktor peribadi terbaik, Barack Obama, Queen Elizabeth apa semua ni, dia advise untuk minum air Kangen. Okay. Lepas tu, okay, buku ni The pH Miracle. Dia tanya dia cakap apabila ditanya tentang satu cara untuk memiliki kesihatan yang baik, jawapan dia adalah mudah. Mulakan dengan meminum ionized water. Semestinya, memang betul. Macam kenapa? Kerana air lah yang paling mudah. Macam yang saya cakap tadi, even kalau kita sakit, kalau kita tengok nenek kita sakit, orang terbaring atas katil, tak ada benda lain dah yang dia boleh terima melainkan air. Even bubur pun belum tentu boleh. Yang boleh susu yang dibancur dengan air. So jadi nak cakapnya, air inilah perkara yang paling simple untuk kita buat. Daripada baby pun kita suap air. Kita tak suap dulu benda-benda yang berat-berat. So nak cakapnya sini, air ni sangat penting untuk kita gunakan untuk kita sihat. Okay. Dan pilihlah ionized water. Air bukan sembarangan air, cari ionized water. Okay. Lepas tu. Okay. Dan Enagik, mesin Kangen yang dihasilkan oleh mesin Enagik ni adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki persejilan daripada JAPA. Japanese Association for Preventive Medicine for Adult Disease. JAPA. Jadi JAPA ni, yang mana JAPA ni, persatuan ni dianggotai oleh 8,000 pakar perubatan dan doktor ini telah mengesyorkan air Kangen sebagai air minuman terbaik dalam tubuh badan kita. Jadi sekarang ni, yang mengiktiraf ni, dia bukan seorang tau doktor. Tapi dia persatuan, yang mana persatuan tu dianggotai oleh 8,000 pakar. Jadi maknanya, dia bukan pendapat seorang tapi dia pendapat society tu sendiri. Jadi nak cakapnya, air Kangen yang dihasilkan, mesin Kangen yang dihasilkan oleh Enagik ni sangat-sangat bagus dan diiktiraf oleh ramai doktor-doktor pakar. Okay. Okay, menghindari hidrasi, minum okay. Cara kita nak elakkan hidrasi, kekurangan air, kita kena minum air yang berkualiti. Satu, pilih air yang berkualiti. Lepas ni kita akan tengok air yang berkualiti tu macam mana. Dan yang kedua, kita kena minum air yang berkualiti tu dengan banyak. Tak cukup kalau kita minum sikit. Kita minum segelas, 2 gelas memang tak cukup. 1 liter bersamaan dengan 20 kilo berat badan kita, kita perlukan 1 liter air. Macam berat saya sekarang ni 53. Jadi saya perlukan minima 2.5 liter. Nak lagi bagus macam masa Siful Zahid cakap tadi, 3 liter sehari. Okey. Seterusnya. Okey, pilih air yang berkualiti penting dalam memelihara tahap kesihatan optimum. Betul. Even kita kalau kita makan suplemen pun, suplemen tu cakap apa dekat kotak tu? Minum air dengan banyak. Minum 2 liter air. Sebenarnya, yang bagi sehat tu bukan suplemen tu yang menyumbang pada kesihatan. Yang menyumbang kepada kesihatan, bila orang takut, orang makan suplemen, orang takut lah kan suplemen tu dah berfungsi sebab di kotak suplemen tu dia dah cakap dah kena minum air yang banyak, so orang minum air yang banyak. Sebenarnya yang membantu sehat tu adalah air tu. Kalau dia makan suplemen saja, dia tak minum air, confirm tubuh dia akan rasa panas, rasa tak sehat, rasa nak demam dan lain-lain. Tapi sebab dia minum air yang banyak, maka dia dapat kesihatan tu. Tapi kalau dia minum air banyak, 2 liter ke atas, tapi dia minum air yang bagus dan kualiti sehat, seperti air Kangen, lagilah double, triple dia untuk dapat sihat. Okay. Lepas tu, dah pun habis. Jadi sekarang ni saya serahkan kepada Master Siful Zahid untuk kita sesi preview. Demo. Terima kasih Senior Siput Asma. Tengok tu.
Relax bawa kereta pun boleh cakap pasal kesihatan. Dulu belajar bukan belajar doktor kan. tapi tapi kerana bisnes yang kita terlibat tu itu membolehkan kita pengalaman kita bergaul dengan orang yang terlibat dalam industri kesihatan. Kita jumpa ramai kawan-kawan kita yang menghadapi masalah kesihatan. Jadi kita tahu sedikit kita tahu, kita pick up some of the knowledge seperti itu. Awesome, terima kasih. Ya guys, please nyatakan rasa berterima kasih anda kepada Senior Sifu Asma. Okay, by the way, malam ni dia actually on the way pergi ke Maman katanya, betul lah? Betul. Ada misi kemanusiaan nak membantu mereka-mereka yang terjejas. Sekarang ke Maman ni, sekarang ni banjir kan? Yang nak pergi malam ni yang lumpur tau, yang banjir lumpur. Banjir lumpur? Okay, so tengok tu. So insyaAllah kita doakan perjalanan selamat dan misi selamat. Master Sifu, semalam saya pergi dah misi banjir, tapi Alhamdulillah bila saya makan ukon, saya minum air kangen, tak ada sakit tubuh. Dan malam ni boleh pergi pula. Dan dengar feedback kawan-kawan sakit tubuh tau. Sebab angkat berat-berat kan, berat ada air kan, baju-baju basah, pakul. Ya betul. You know why? Because antioxidant. The key is antioxidant. Dekat ukon actually sangat tinggi kandungan antioxidant dia. Air kangen juga mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Anda tengok satu video daripada atlet ni. Kenapa atlet dia minum kangen water? Kerana kandungan antioksidan dalam kangen water tu membantu mereka recover dia punya muscle. Sebab tu dia kata, semalam ni macam tak pergi training pula. Rasa sihat. Sebab apa? Dia tak ada muscle sore, dia tak ada sakit badan dia. Because antioksidan tu dia melawan radikal bebas, dia meneutralkan asid dalam badan dan sebagainya. Science behind it. Okay, hari ni kita nak tengok, let's quickly move to the next section, iaitu apa sebenarnya kangen water ni. Kita pernah dengar, dia cakap tadi kan kangen water bagus, minum kangen water badan rasa segar, sihat, ceria pula. Of course ceria tu money yang come later lah, tapi dia tak rasa sakit, tak rasa sengal-sengal lepas buat kerja berat. Jadi kita tengok video ni, mana tuan punya video ni, Edwan TV tengok. Buat kangen water pun ada TV ni, Edwan TV tu. Senior Sifu Edwan ada kat sini ke? Dia ada meeting hari ni dengan MSS. Oh ya ke? Sifu Saiful MSSM. Okey, tak apa, dia hantar video dia saja tengok ni. So kita tengok video dia ni, video ni very short video dalam 13 minit. Kita tengok sekejap untuk menerangkan apa itu kangen water sebenarnya. Hai, saya Edwan. Hari ini saya akan share apa yang diorang cerita sangat pasal kangen water. Tak nampak lagi. Hari ini saya akan share 3 property. Tak nampak lagi. Itu repeat. Yang membezakan air kangen dengan air yang lain yang kita minum. Asma belum stop sharing. Tiga property ni yang membezakan, satu ialah ORP ataupun antioksidan, satu lagi microclustering, and satu lagi ialah Tak apa, kita repeat. untuk ORP. Buang share screen right now. Saya dapat banyak pertanyaan mengenai anti-aging. Bentar. Tidak boleh stop, tapi boleh disulurkan. Bergantung pada apa yang kita letak dalam badan kita, dari makanan ataupun minuman. So, Belum ada lagi. There's nothing. Still ada screen yang tadi. Yang sharing tadi kena buang. makan benda-benda yang anti-aging, kita akan kekal ataupun penuaan kita akan slow. Okay guys, wait for a while. Bentar ya. Okay, I start.
Okay. Start. Okay. Hai, saya Edwan. Hari ini saya akan share apa yang diorang cerita sangat pasal Kangen Water. So, hari ini saya akan share 3 property yang membezakan air Kangen dengan air-air yang lain yang kita minum. 3 property ni yang membezakan, satu ialah ORP ataupun antioksidan, satu lagi microclustering, and satu lagi ialah alkalinity. So, untuk ORP ataupun antioksidan ni, saya dapat banyak pertanyaan mengenai anti-aging. Okey, penuaan tidak boleh stop, tapi boleh dislowkan. Bergantung kepada apa yang kita letak dalam badan kita melalui pemakanan ataupun minuman. So, kita boleh tengok beza kan dengan kawan-kawan kita pada umur yang sama, ada yang lagi nampak lagi tua ataupun ada seorang lagi yang nampak lagi muda. Sebabnya apa yang diletak dalam badan dia yang membezakan rupa paras orang tu. Kalau kita letak benda yang buruk, kita akan lagi cepat tua, ataupun kalau kita makan benda-benda yang anti-aging, kita akan kekal ataupun penuaan kita akan slow. So, untuk 3 jenis air ni, saya ada buat test dengan ORP meter ni. So, daripada ORP meter ni kita boleh tahu jika bacaannya positif, maknanya air itu akan menyebabkan badan kita teroksida atau akan mempercepatkan penuaan. Kalau air itu kalau bacaan ini menunjukkan negatif, maknanya dia ada ciri-ciri antioksidan, iaitu boleh melambatkan penuaan. First sekali saya nak share dengan air soda. Berapa bacaan ORP meter ni? Positif 300,5. Bagaimana pula dengan IRO? Positif 300. Maknanya kedua air ini akan mempercepatkan penuaan anda. Kita test pula dengan air Kangen. Wow, negatif 500. Macam mana? Anda nak minum air yang cepatkan penuaan anda ataupun minum air yang boleh mengekalkan keremajaan anda? Kalau kita perasan, Hollywood actor di US tak tua-tua. Kalau kita tengok macam Kevin Hart, macam kita tengok macam Keanu Reeves, tak tua-tua kan? Sampai sekarang duk berlakon lagi. Maknanya daripada sequel yang first sampai ke 4, umurnya macam sama. Macam mana dia orang buat? Dia orang amalkan makanan, minuman yang ada antioksidan, yang memperlahankan penuaan mereka. Okey, ciri yang kedua ialah alkalinity. Okey, kita tahu makanan kita, minuman kita ada yang alkaline, ada yang acidic. Bila kita tengok carta, kita tahu acidic ni boleh menyebabkan penyakit. Yang alkaline menyihatkan. So, apa makanan alkaline, apa makanan yang acidic? Simple. Kalau kita tengok yang alkali hanyalah sayur, buah, seed, itu semua alkali. Bagaimana pula dengan acidic? Acidic food. Semuanya acidic food. Ayam kita, nasi goreng kita, sup, papadum, semuanya acidic food. So, apa benda yang kita makan hari ni, tengah hari ni, yang acidic ni akan menyebabkan kita sakit. So, macam mana nak counter balik? Kita makan benda-benda yang alkali. Okey. Untuk test 3 jenis air ni yang biasa orang minum, air soda, air RO dan air Kangen. Beza 3 jenis orang. So, air soda ni warnanya orange. Maknanya dia dalam keadaan acidic yang tinggi. Bagaimana pula dengan air RO? Sama je, lebih kurang. Air soda kita tak minum hari-hari. Tapi air RO pagi-pagi kita dah minum lah. So, mana lagi bahaya? Bagaimana pula dengan air Kangen? Purple kan? Alkali tinggi.
Sama juga kalau kita test dengan air Zam-Zam, air di Hunza Valley, air pegunungan Himalaya, kali ni akan sama juga. That's why kat tempat-tempat macam ni, di Okinawa pun, orangnya, rakyatnya hidup sampai 150 tahun kerana mengambil air yang sihat, air yang bagus. Okey, ciri yang terakhir adalah microclustering. Actually microclustering ni bahasa mudahnya ialah air yang halus. Biasa tak kalau kita minum air yang biasa, air masak di rumah pun, minum satu gelas boleh, minum gelas kedua dah sebu perut. Itu standard. Sebab air yang kita minum sekarang ni kasar, molekulnya besar dan tak diserap, tak boleh menyerap penuh ke dalam badan. Apa beza dengan air Kangen? Air Kangen ni bila masuk je badan, dia terus akan meresap. Saya boleh minum setengah liter terus sekaligus tanpa kebun perut dan boleh terus berlari. Maknanya kalau saya jogging, saya haus, saya minum setengah liter, saya boleh lari lagi. That's why athletes suka sangat air ni. Satunya sebab asid laktik takkan susah nak terbentuk ataupun orang kata nak jadi krem susah. Satu lagi, dia boleh minum walaupun tengah main, dia break, dia boleh minum air ni. And benda tu, air ni akan menyerap 97%, 98% ke dalam badan dia dan akan bekalkan oksigen dan tenaga yang cukup. Okey, untuk nak tengok bagaimana halusnya air ni, kita test dengan green tea. Okey, green tea kita tahu ataupun kita biasalah nak buat air di rumah, kita kena panaskan air kan. Tak pernah kalau kita pergi rumah orang bagi green tea sejuk. Sebabnya green tea takkan terhasil kalau tak ada air panas. Okey, kenapa kita panaskan air? Untuk keluarkan teh ni, sebabnya kita panaskan air untuk menjadikan molekul dia halus. Bayangkan kalau kita masak air, lagi lama dia akan lagi halus sampai jadi steam, sampai dah terbebas. Kalau kita masak air dalam periuk macam lama, periuk tu akan kering kalau kita tak perasan. Sama juga dengan Kangen water ni, dia dah siap halus, jadi tak perlu panaskan sampai jadi steam pun. Okey, kalau kita tengok beza air biasa yang kita minum selalu kat rumah, logiknya dia tak akan keluarkan colour langsung sebab dia tak halus. Jadi kalau nak buat air teh dengan air RO ni ataupun air biasa, kita perlu panaskan dulu untuk haluskan molekul dia. Bagaimana pula dengan air Kangen? Tak perlu panaskan pun, kita dah nampak colour dia. Okey, kita test pula dengan ekstrak green tea ni. Maknanya kita dah tak perlu daun ni, kita bagi pada dua. Saya suka samakan dengan bila kita makan suplemen. Mahal kan kalau kata kita nak maintain suplemen sebulan 100-200 ringgit. Jadi kita harapkan daripada makan suplemen tu kita akan dapat manfaat. Ada yang makan B-complex, ada makan vitamin C. Tapi anda minum dengan air apa? Kalau anda minum dengan air biasa, diluted. Bayangkan kalau anda minum dengan air Kangen. Wah. Boleh nampak beza kan? Dia akan enhance lagi, dia akan serapkan lagi suplemen yang anda makan tu ke dalam badan anda, ke dalam sistem anda. So, anda pilih air yang mana? Okey, satu lagi ciri yang saya suka nak share berkenaan dengan microclustering ni. Macam mana orang kata air ni boleh buang kolesterol? Anda nak jadi kurus kan? Kenapa ada yang minum Kangen water ni ataupun pemilik Kangen machine ni, kalau kita tengok dalam 2-3 bulan, kita boleh nampak beza dia daripada dulu besar pada kecil. Saya gunakan ni. Test ni saya tunjukkan dengan minyak bijan. Ni nak tunjukkan
Contoh minyak yang ada dimasak. Apa yang kita makan sekarang pun banyak makan minyak yang dimasak. Ayam goreng, nasi goreng, telur dadah, ayam. Semua minyak-minyak yang kita makan yang kita tak tahu macam mana nak keluarkan. Okey. Kalau kita minum air biasa, yang kita belajar kat sekolah pun, air takkan campur dengan minyak. Betul kan? Dia takkan campur. Tapi bagaimana pemilik Kangen machine ni pula? Kalau dia makan minyak macam ni. Alamak. Minyak pecah. Maknanya dia makan nasi goreng, nasi tu masuk badan, yang tak elok minyak akan keluar. Jadi logik kan? Kalau kawan kita, jiran kita yang ada Kangen machine ni, yang dah besar tu, dalam 2-3 bulan boleh lagi jadi kecil. Ini rahsia dia. Ini juga rahsia artis-artis di Malaysia ataupun di luar negara untuk maintain badan. Kangen machine K8 ni, dia boleh hasilkan 7 jenis air Kangen yang ada 7 jenis kegunaan. Tapi dalam banyak-banyak jenis-jenis air Kangen ni, saya suka 2 ni. Ini favourite saya. Biasa pakai toner. Berapa harga toner kat kedai? RM60, RM70. Okey. Mesin ni hasilkan 1 pH 5.5 yang sangat sesuai dengan kulit. Okey, mesin K8 ni boleh hasilkan beauty water. Sama kualiti dengan beauty toner yang kita beli di kedai yang harga mahal tu. Jadi bila kita ada Kangen machine, banyak tak jimat. Bukan kata spray, saya nak mandi hari-hari pun boleh. Okey, satu lagi produk yang sangat berguna sekarang ni is antiseptic. Simple je, just tekan. Jadi masa pandemik, masa COVID-19, saya tak risau. Kawan-kawan saya pun tak risau yang ada mesin ni. Sebab kita boleh keluarkan sanitizer sendiri daripada mesin di rumah. Dan dia selamat. Bukan saja boleh spray kat mulut, muka, mulut, hidung, telinga pun boleh. Okey, saya harap anda semua berpuas hati dengan pendengaran saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya siapa yang introducekan video ini kepada anda. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Terima kasih Senior Sifat Wan, walaupun dia mungkin tak Kadang-kadang ya bila sampai tempoh dia akan lepas. Oh. Dia sebelah dalam tengok. Oh, okey. Okey, terima kasih Senior Sifat Wan. Walaupun mungkin dia tak ada bersama kita, tak mendengar apa yang kita percakapkan di sini malam ni, tapi kita ucapkan terima kasih kepada dia dengan video yang sangat simple, sangat membuka kita punya persepsi tentang air. Selama ni mungkin setengah pada kita anggap air itu semua sama, tapi bila anda telah saksikan sendiri, sebenarnya air itu tidak sama, walaupun pada dasarnya, pada zahirnya dia clear, just water, clear water kan, tapi sebenarnya bila kita perhalusi, mereka adalah tidak sama. Itu yang memberikan kita perbezaan, itu yang memberikan kesan kepada seorang bila dia minum Kangen water, ya. Siapa sini dah minum Kangen water lebih daripada 6 bulan? Lebih daripada 6 bulan, type 6, and then apa apa yang anda dapat selepas minum Kangen water ni? Saya pasti siapa yang minum Kangen water secara berterusan istiqamah, 3 liter, 4 liter sehari ataupun lebih, dia akan dapat satu akan berlaku ke dalam diri mereka. Kalau mereka selama ni letih, lesu, ada penyakit banyak, minum ni insya-Allah dalam masa 6 bulan, kebanyakan penyakit-penyakit ringan seperti itu akan hilang. Saya dah banyak saya lihat sendiri, pengalaman sendiri sebenarnya. Orang-orang yang kita kongsikan air ni dan bagaimana mereka
sekarang telah dapat balik kesihatan mereka, menjalani kehidupan yang gembira, macam sini Siput Asma cakap tadi in the beginning, kalau kita ada penyakit macam-macam stres dan sebagainya. Tapi bila kita dapat balik kesihatan tu, dia jadi kegembiraan tu lain macam, ya. Dah tak pergi klinik, ya betul, ya. Awesome tak pergi klinik. Itu apa yang berlaku kepada kami sekeluarga. Kita dah sejak hampir 7 tahun ni, kita dah sangat jarang pergi hospital ataupun klinik ataupun makan ubat. Okay, please, if you guys are not speaking, mute yourself. Okay, hari ini seperti mana yang dijanjikan, kita ada special session, iaitu bagaimana untuk sehat dan cantik dan awet muda dan power dengan Kangen Water. Amazing kan? Dengan air saja. Jadi mana speaker kita untuk sesi ni, saya kena cari dulu, jadikan dia co-host. Kita ada somebody yang mana dia, kalau dia boleh angkat tangan saya boleh cari dia. Kita ramai orang malah boleh, hampir 70 lebih. Kejap ya. Mana dia? Okey, kita ada presenter untuk sesi ini. Beliau adalah seorang nam dalam bisnes ni, telah berkecimpung dalam bisnes ni selama 6 tahun dan soon to be a 6A2, very very soon. Kalau bercakap tentang beauty ni, biasanya kita bagi kat dia lah, so dia tahulah apa nak cakap, dan result dia anda boleh tengok sendiri. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Sifu Ita untuk sesi kita kali ini, bagaimana untuk sihat dan cantik dan awet muda dan power dia tak sebut lah, power kita buat sesi lain. Okay, alright, dipersilakan Sifu Ita. Okey, Assalamualaikum semua. Sihat, apa khabar? Siapa yang tunggu session malam ni? Ramai yang tak ada muka ni Sifu Khairil, saya nampak bakal Sifu Khairil je dengan ketayap dia tu. Okey. Bro Lokman ada, saya nak tengok muka. Oh, yang lain tak ada muka lah. Semua gambar pegun je. Kan? Okey, tak apa. Siapa yang pernah dengar session saya ni? Boleh jawab kat chat tak? Ke ada yang dah dengar, nak dengar lagi? Ada tak yang dah dengar? Saya ingat masa saya share session ni dekat Nak Raya itu. Itu pertama kali saya buat dan ini second time. Bagus-bagus, ada yang dah dengar. Okey, bagus. First time dengar. Belum dengar, tak pernah dengar. Okey. Hari ni saya bagi sharing pasal kecantikan. Okey. Kalau kita cakap pasal kecantikan, mesti kita relate dengan luaran. Luaran. Tapi dengan orang Kangen ni, dia punya kecantikan tu dia menyelah dari dalam. Menyelah dari dalam. Sebab apa? Sebab bila kita minum Kangen ni, dia punya wajah tu berseri-seri. Itu beza orang minum Kangen dengan orang yang tak minum Kangen. Okey, sekarang sebelum saya melalut lebih jauh, okey, saya akan share skrin saya. Okey, macam mana ni? iPhone, iPad. Okey. Okey, nampak tak skrin saya? Nampak? Okay, good. Okay, kejap ya. Okay.
Okay, saya nak tengok sekali chat. Macam mana saya nak nampak chat? Tak boleh. Kalau chat saya tak nampak Tak boleh. Cikgu Zaid, saya. Kalau Okay. share screen tak nampak. Okay. Tak apa. Okay, saya baca chat nantilah Okay. Okay, kalau cakap pasal beauty, janganlah relatekan saya dengan beauty. Orang lain pun ramai juga yang pandai cakap pasal beauty Okay, cumanya Sifu Noli selalu encourage saya untuk ambil satu topik yang you suka. Okay. So saya memang suka pasal beauty. Apa yang sejak ada mesin kangen ni, saya banyak praktikkan penggunaan kosmetik guna kangen water je. Okay. So dalam session saya ni saya akan share sikit lah pasal penggunaan air kangen kita relatekan dengan kecantikan. Okay. Okay. Kalau kita tengok, sekejap Okay. Kalau kita tengok, selalu beauty ni kita relate dengan healthy skin. So kalau macam kita yang selalu busy, tak jaga kesihatan, selalu stres, selalu terdedah dengan matahari atau pencemaran, kulit akan jadi kusam. So dari situ kita nampak orang tu macam kulit dia tak cantik. Okay. Tahu tak sebenarnya kulit kita ni adalah salah satu organ dalam badan kita, pada badan kita. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu kita punya largest organ adalah kulit. Dan function kulit adalah untuk sorry. Belum play lagi tu. Oh ya ke? Sorry. Sekejap. Again again. Pergi share screen. Okay, nampak tak? Okay, now okay. Okay, alright. Okay. Ke nak saya patah balik? Okay. Tapi saya tak boleh buat apalah dengan skrin. Kenapa Tak boleh swap je. Pakai handphone tu. Okay. Okay. Sebenarnya kulit kita ni dia jadi barrier atau pelindung antara internal badan kita daging kita, sel kita dengan persekitaran luar. So fungsi kulit ni sangat besar sebenarnya dan dia juga adalah salah satu ejen perkumuhan yang paling penting. Kalau macam kita selalu fikir membuang air kecil, membuang air besar itu adalah sistem perkumuhan kita. Tapi sebenarnya ada satu lagi sistem perkumuhan yang paling penting yang kita kena jaga, which is perkumuhan luaran, maknanya berpeluh. Kalau kita ni jenis susah berpeluh, itu kena berhati-hatilah. So dan sebenarnya kulit kita ni dia acts macam sponge. Sponge. Apa benda yang tak elok dari luar tu, kalau kita biarkan dia lama-lama, dia akan absorb dalam badan kita, dia akan rosak. Contohnya macam kita mandi air klorin lah. Air klorin akan meresap melalui kulit. So lama-lama boleh jadi sel kanser ke, kan? Okay. Sekejap. Okay. Sekarang kita tengok apa tips-tips yang kita boleh guna pakai untuk menjaga kulit kita, especially yang kulit muka. Sebab muka benda pertama orang tengok, especially wanita. Kalau yang bertudung jenis tutup semua, kulit muka lah yang paling orang nampak. Okay. Pertama kali rutin yang kita kena jaga adalah pembersihan muka. Kalau yang terbaiknya kita kena cuci muka 2 kali sehari lah, at least. Tapi macam
kita Muslim ni ambil wuduk itu peluang sebenarnya untuk kita cuci muka kita lebih kerap. Tapi penggunaan pencuci muka macam mana yang kita nak gunakan, itu sangat penting lah. Tujuan kita nak cuci muka ni seperti kita sedia maklum lah, kita nak buang semua kotoran, minyak yang melekat pada kulit kita. Dan sekarang ni pun musim COVID musim COVID pun tangan, kulit tangan apa semua, yang mana yang terdedah tu kita memang kena cuci. So kita tak nak benda-benda yang tak elok melekat pada kita. So yang important notes yang kita kena ambil tahu, kita kena gunakan pencuci muka atau cleanser yang free daripada sodium lauryl, lauryl sulfates, parabens, synthetic fragrance dan any petroleum products. Apa-apa produk kecantikan yang atau produk skincare yang ada benda-benda macam ni, kita cuba elakkan. Sebab kita boleh baca dekat ingredients. Kalau ada benda-benda macam ni, kita kena elakkan sebab benda-benda macam ni boleh cause to cancer. Macam ni saya explain kat sini, salah satu benda juga boleh kacau hormon kita. Perkara yang boleh membuatkan the kosmetik tu dan skincare tu, bahan-bahan yang tak elok ni, dia boleh mengganggu hormon kita, mungkin kesuburan. Lepas tu mungkin juga ada masalah macam kelahiran baby yang tak sempurna. Lepas tu hormon imbalance. So benda-benda macam tu juga boleh cause to certain types of cancer. Contoh paling ni, benda yang selalu kita tak perasan is deodorant. Deodorant benda yang kita pakai dekat kulit. So cara tak sedar mungkin dia akan menyebabkan cancer, breast cancer. Benda ni memang dah proven. Ada banyak, in fact sekarang dah banyak sangat deodorant yang katanya natural. So kalau kita boleh jumpa yang betul-betul natural, yang dia pure buat sendiri, kan, that's good lah. Kalau kita boleh buat deodorant sendiri, baguslah. Tapi kita tak payah nak susah-susah, kita dah ada strong acidic water. Strong acidic water. So kalau ni spray je. Kita tak payah nak keluar duit, nak beli deodorant mahal ke murah ke, kan. So jangan ambil risiko. Kita dah ada benda yang elok. So macam kat sini yang saya nak suggestkan untuk best result, kita guna Ukon soap. Ukon soap ni untuk pengetahuan semua, macam saya janjikan minggu lepas, saya nak cerita sikit pasal Ukon soap ni. Ukon soap ni dia buatan dari syarikat energi kita. So apa yang bestnya, Ukon soap ni dia guna pure kunyit. Pure kunyit. Saya dah gunakan Ukon soap ni hampir 2 tahun. Without fail. Without fail saya gunakan memang saya tak bawa turun pula. Sabun saya ni macam dalam gambar ni, you all nampak dalam gambar ni seketul macam tu, saya potong 8 untuk saya jimat. Kalau saya guna seketul macam tu, dia akan cepat habis. So saya potong 8, saya gunakan. So saya banyak gunakan dekat muka dan rambut. One thing about Ukon soap ni, kita boleh gunakan seluruh badan, bukan untuk muka je sebenarnya. Kalau banyak duit tu belilah banyak-banyak, boleh pakai dekat setiap toilet, boleh pakai untuk satu badan. Tak payah pakai shower gel ke apa ke. Okay, sebenarnya Ukon soap dari Energik ni dia adalah handmade. Handmade bukannya apa orang kata ada chemical ke apa ke. Dia memang organic. So selamat untuk kita gunakan. Dan sebenarnya Energik dah carefully crafted beauty bar ni.
Kita panggil beauty bar. Dan salah satunya macam saya cakap tadi, dia guna turmeric. Turmeric kita tahu dia banyak reduce anti-inflammation, dia boleh bagi antioksidan pada kulit dan rambut. Dan lagi satu, dia banyak vitamin dan mineral. So pada orang yang ada kulit yang allergic, so saya sarankan you all pakai Ukon Soap ni. Sifu Noli ada, Master Sifu Noli memang ada jual dekat Kangen Center. So kalau siapa nak boleh tanya Farah or Shira. Memang baguslah. Sangat bagus. Saya 2 tahun pakai, saya tak guna pencuci muka lain. Sumpah lillah. Saya memang tak pakai pencuci muka lain. In fact anak saya pun saya suruh dia guna pencuci muka. Yelah remaja kan. Jerawat mula nak naik. Pakai Ukon Soap ni, alhamdulillah jerawat dia tak merebak. Tak merebak. Okey. Kalau kita tengok ingredients Ukon Soap ni selain daripada kunyit, dia ada madu. Madu kita tahu bagus. Kalau madu ni dia relates to moisturize. Boleh glowing. Lepas tu kita tahu honey ni juga, madu ni sangat bagus untuk lembutkan kulit. Okey, kalau kita tengok kat slide saya ni, saya ada boleh snap ya. Kalau siapa yang nak keep the information lagi satu dia ada jojoba oil. Jojoba oil ni memang sangat-sangat bagus untuk kulit dan rambut. Selalu kita dengar dalam iklan TV shampoo ada jojoba oil. Itu maknanya dia mengandungi benda yang sangat berfaedah lah pada kita dan dia balancekan pH kulit kita dan rambut kita. Pada siapa yang ada acne atau masalah jerawat yang teruk, jojoba oil ni sangat elok. Dan lagi satu saya ada maklumkan kat sini juga siapa ada masalah eczema. Maknanya Ukon Soap ni bila dia ada honey, dia ada jojoba oil, maknanya masalah kulit macam eczema, psoriasis ni memang sangat elok. Citrus depressa ini adalah limau kasturi. Nama komersial dia, nama saintifik dia. Sebenarnya limau kasturi yang selalu kita buat sambal belacan apa semua tu dia ada dalam Ukon Soap ni. Dan lagi satu dia ada tea tree oil. Tea tree oil ni sangat elok untuk jerawat dan antibacterial agent. So kalau ada masalah jerawat batu ke, jerawat pasir tu, blackhead, so it's very good sabun ni. So siapa yang nak cuba boleh dapatkan di TPKC. Macam saya pun memang saya tak putus-putus beli. Nak habis je saya beli. Okay, itu on Ukon Soap. Sekarang kita tengok pada cara nak jaga kulit kita dengan menggunakan 3 pH air yang dari mesin kita. Okay, macam ni saya ada tunjukkan. Nampak ke? You all nampak ke? Okay. Ini beauty set saya lah. I tak tahu you all punya beauty set macam mana rupa. Harap cantik-cantik lah desainnya. So that menarik perhatian orang untuk memiliki produk skincare dari Kangen Water. So kita tengok pada cara penyediaan ni. Kita kena ada strong acidic water which is 2.5 water. Lepas tu beauty water 11.5. Lepas tu kita kena ada facial cotton. Kalau ada glass bottle, kita sarankan guna glass bottle lah so that air yang disimpan lebih tahan lama lah. Tapi saya dah berapa botol glass botol saya semua pecah. So last-last saya kena pakai juga botol plastik. Okay. Cara skincare ni atau kita punya skincare ni untuk kulit kita ni, kalau ikut step ni, ini saya ambil daripada Dr.
Peggy Parker Dr. Peggy Parker punya protokol. So kalau kita tengok step pertama, kita basahkan kulit kita dengan 11.5. Mana 11.5? Okay, 11.5. 11.5 basahkan, spray. Basahkan. Kalau tak nak spray, kita ambil daripada mesin pun boleh. Lepas tu cuci dengan pencuci muka yang non-soap cleanser. Macam Ukon soap tu boleh. Ada a few brand juga yang dia selamat kita gunakan. Macam Cetaphil, Sebamed, lagi ada a few macam Garden of Eden pun ada juga yang natural. So gunakan dan cuci muka kita guna pencuci muka ni. Lepas tu kita bilas dengan beauty water dan kita pat dry. Pat dry. Lepas tu kita lightly sembuhkan dengan beauty water. Lepas tu kita biarkan dia kering sendiri. Jangan pergi ambil towel, pergi lap pula. So tak ada makna. So kemudian baru kita apply moisturizer. Ini step untuk orang yang tak ada masalah kulit lah. Untuk rutin harian orang yang tak ada masalah kulit. Okay. Ini untuk orang yang ada masalah acne atau masalah jerawat. So caranya dengan membasahkan muka dengan air 11.5 strong Kangen. Basahkan, lepas tu kita cuci guna non-soap cleanser tadi. Lepas tu habis dah betul-betul bersih, kita bilas dengan beauty water. Lepas tu kita pat dry kan. Kita pat sampai dia kering. Tujuannya untuk dia absorb cepat beauty water ni. Lepas tu kita basahkan facial cotton dengan 2.5 dan kita dabkan ke tempat yang bermasalah tu. Buat selama 1 minit. Kalau boleh ambil banyak sikit facial cotton tu, basahkan. Kalau banyak tempat tu kita basah, kita dabkan. Dabkan, biarkan seminit. Okay. Lepas tu kita ambil air 11.5, kita spray lagi. Kita spray 11.5, kita biarkan dia kering. Kita pat dry kan. And then baru kita tone. Lepas tu baru kita tone dengan beauty water. Dan biarkan dia kering sendiri. Buat ni setiap hari pagi dan malam sebelum tidur. Lepas tu bila tempat-tempat mana muka yang kering tu kita boleh guna beauty water, kita spraykan. So ini cara kaedah untuk yang ada masalah jerawat. Okey. Step kedua, perkara yang kedua untuk penjagaan kulit adalah dengan cara mengurut, massage face kita. Ini salah satu kaedah untuk kita release stress kita. Saya kadang kalau ni saya massage during cuci muka. Cuci muka tu kita massage. Jangan cuci muka macam ni. Kan? Habis naik semua kedut kan. Okay, kita massage dengan kasih sayang. Muka sendiri kan, buatlah dengan kasih sayang kan. Okay. Kalau kita nak massage during kita pakai moisturizer pun boleh. Atau during kita pakai serum, boleh juga. Okay, tujuan dia untuk release kita punya stress dan enhance mood kita. Mood kita boleh menyerlah. Boleh, janganlah kita janganlah massage tu kira nak cepat je. Kalau boleh take time sikit. Ini untuk kita stimulate kita punya blood cell, kita punya collagen. Boleh apa orang kata, produce collagen dalam kulit kita. Lepas tu dia menegangkan juga kulit. Kalau rajin massage, tolak ni atas ni, tolak bahagian ni, urut, ni. Nak massage bahagian muka ni, bahagian mata bukan macam ni, tapi ke dalam, ke dalam. Kalau tarik macam ni, lagi cepatlah wrinkle keluar. Okay.
Lepas tu lagi satu, ini adalah salah satu kaedah untuk kita anti-aging treatment supaya nampak kulit kita glowing. So rajin-rajinlah massage kulit untuk yang ada masalah jerawat tu pun bagus. Bila kita massage tu secara tak sengaja dia boleh juga toksin boleh keluar juga. So janganlah dalam keadaan kering tu kita nak massage. Maknanya dalam keadaan kulit kita tu ada moisturizer, ada serum, kita boleh massage lah Okey, ketiga, seperti semua tahu, kita kena banyak minum air Yang memang kita suggest adalah Kangen water lah. Orang-orang Kangen mestilah minum Kangen water, janganlah pergi minum air lain pula Okey. Macam kita tahu badan kita require air yang sangat banyak. So sel macam si Fuad Asman cakap tadi, lagi banyak kita minum, lagi segar bugar lah sel badan kita, lagi segar bugar lah kulit kita Okey, kalau kita ni lack of hydration lack of hydration, kita dehydrated, so secara tak langsung kulit kita akan kering. Bila kering kedutan akan mudah keluar Okay, like the more you drink, the better cell, the better kulit kita akan jadi Okay, dan kita tahu kalau saya dapat minum, lepas tu minum banyak, exercise, keluar peluh, kalau keluar peluh tu bahagian muka saya lagi suka. Saya lagi suka. Kalau macam jogging apa semua, mungkin dia keluar kat kepala, dia keluar kat badan. Kalau home workout, kalau kita workout yang upper body, dia akan keluar kat muka berpeluh-peluh, tu lagi saya suka. Maknanya saya tahu toksin banyak keluar Okay. Apa lagi? Okay, kita sedia maklum Kangen water ni memang microcluster. So absorben air dalam sel kita memang banyak lah, insyaAllah Okay. 4, kita kena make sure kita pakai sunscreen setiap hari. Kalau kita keluar, kita tak pakai sunscreen, risiko untuk kita dapat wrinkle cepat, dark spot cepat. Lepas tu kita mungkin akan kena skin cancer easily. So sunscreen yang terbaik at least 30 PA atau sebaik-baiknya lagi boleh 50 ke 80 ke 100 lagi better. Tapi susah kita nak jumpa yang sunscreen yang everyday use ni sampai 100 PA Selalunya 50 Kalau ada 50 which is very good lah So gunakan SPF 50 at least Okay. Face mask. Face mask bukan face mask ni Kita pakai face mask macam dalam gambar ni. Okay, ni saya nak tunjuk. Benda ni ada jual kat Dyson. Harga RM5. RM5 berapa? RM5.20 ni. RM5.20. Saya pun tak ingat dah. Daiso Daiso ni dia jual ni loose satu-satu. So cara dia, kita just keluarkan satu, nampak macam Panadol. Betul tak? Nampak macam Panadol. Okay, kita buka satu ni, amalkan. Kita dah ada 11.5 kan? Kita ada 11.5 saya selalu buat macam ni je. Nampak tak? Nampak tak? Ni penutup ada, kita letak dalam ni. Kita masukkan ni. Nampak tak dia jadi apa? Dia kembang Dia kembang. So kita boleh pakai. Buka ni dan pakai. Use it regularly. Air 11.5 Air 11.5. Nak guna beauty pun boleh, nak guna 2.5 pun boleh. Kalau ada masalah jerawat kita terus pakai.
Macam tu. Okay. Buat sampai kering. Pakai sampai kering. Okay. Sebenarnya tujuan dia untuk kita buangkan excess oil. The reason saya kata saya guna 11.5 is to buang all the excess oil. Kulit kita berminyak kan? Siapa yang kulit kering, saya suggest you all guna beauty water or 2.5. Yang acidic beauty water or 2.5. Siapa yang kulit kering. Tapi siapa yang kulit berminyak, saya suggest guna 11.5. Okay. Tapi saya suka guna 11.5 ni sebab bila selalu saya buat sebelum tidur atau malam-malam tengah relax tengok TV tu, saya buat. Dan by the time esok pagi bila saya bangun, kulit rasa lembut sangat. So you all boleh try tengok So boleh beli mask ni memang ada jual dekat Daiso. Dia jual satu-satu macam tu. So insya-Allah dia sangat bersih. Okay. Sekarang kita tengok the last point is get enough sleep. So kalau cukup tidur, insya-Allah kita akan nampak sebab badan kita ni perlu rehat. Kalau kita tak cukup rehat, so kita punya badan akan cepat dehydrated. Dan lagi satu, kita punya blood flow. Dalam keadaan kita tidur tu lah kita punya organ dalaman ni nak rehat. So kalau kita tak tidur lambat atau tak cukup tidur, dari situ sistem badan kita akan berfungsi dengan tidak betul lah. So untuk mengelakkan perkara ini terjadi, so make sure you all get enough sleep, at least 6 hours a day. Lepas tu kalau dapat nap sekejap dalam 10 minutes ke or 15 minutes or 20 minutes siang pun bagus juga. Itu untuk beauty sleep, beauty nap. Dan pastikan kita tidur tu kita tak sembam muka kita macam ni. Sebab bila kita buat macam tu nanti kita punya keanjalan kulit akan terjejas. Okay. Kenapa tu? Okay. Apa lagi? Itu sajalah yang saya nak share. So selalunya kita tahu kecantikan dalaman, kecantikan luaran ni datang dari dalaman. So make sure kita jaga. Hati kita pun kena jaga. So make sure penjagaan tu both lah. Hati nurani kita tu pun kita jaga. So insyaAllah dengan perkongsian saya ni harapnya dapatlah memberi manfaat pada semua. Saya harap you all happy dengan sharing saya hari ni. So kalau ada apa soalan boleh tanya. Nak tanya terus pun boleh atau nak cakap kat chat pun boleh. Terpulang. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get back to Master Sifu Zahid. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wow, awesome. Tengok tu. Sound the team pun saya pun tak tahu. Saya nak amalkan lepas ni. Brother Khairil sila amalkan cepat-cepat bagi cepat juga tu. Excited Brother Khairil gitu. Okey, kita ada 60 orang dalam bilik ni, dah pukul 10.30 hampir, 65. Jadi saya expect ada 65 terima kasih dalam chat box tu. So biasakan diri untuk menyatakan terima kasih anda kepada orang yang memberikan anda ilmu, okey? So type terima kasih ya, bagi dia semangat, next time banyak lagi ilmu dia akan kongsikan dengan kita. Alright, sebelum kita bersurai, kita ada sedikit pesanan dari penaja kita. Dipersilakan Master Sifu Noli. Saya pergi belah sana lah. Pergi belah sini pula. Alright, saya tak pakai beauty water pun nampak okey. Why? Jadi kalau anda nak muka cantik, beli komputer yang ada beauty feature dia. jadi boleh buat cantik. Okey kan? Cantik tak?
Alright, saya just nak buat update tentang kita punya GoPro. Sorry kalau siapa-siapa bosan dengan GoPro lagi ya. Well, kita punya apa ni ada ramai register. We are reaching 300 ya. 300. I'm very proud of you guys. As we know actually pergi GoPro tu macam kita pergi universiti lah. So dia ada orang nak dapat ke PhD. So that's why kita macam kerja semua orang pergi kan. So it's very good. I'm very happy. I put target 1,000 for our group. So claim ya, you have to claim macam apa Cynthia cakap kan, Grandmaster Cynthia, you have to claim. Maksudnya from that 1,000 how many is from your group? Kenapa? The more people you bring, your business will grow. Kenapa? It's proven. Kenapa? Jangan tanya banyak-banyak sangat, bawa je orang. And then you tell me, you bring the people that much, that many by end of next year, December. And then jangan tanya banyak, just bring people and you see the result. Okay tak? Kita kadang-kadang you don't have to ask ni kenapa. Kadang you have to follow, you know. And then follow orang-orang yang berjaya, insyaAllah ya. So terima kasih all the presenter hari ini ya. Sini Sipu Asma, Sipu Ita, and also my husband here. And then also sini Sipu Edwan. And then for information, untuk demo yang video tu, we encourage everybody to have your own. You buat rakaman dalam 15 hingga 20 minit. Next year, I will set time di mana kita akan get all those siapa-siapa yang ada video, kita akan tayang setiap minggu. And then lepas tu kita akan buat vote siapa yang paling banyak orang vote, dia pemenang. So of course macam biasalah kita always give something yang you menang kan. So of course participants, kita mesti ada berapa orang participant jumlah? Apa submission? Submission. 20 orang. At least 20 orang. Okay, 20 orang. So that nanti yang nak vote actually from ni jugalah. And then of course we'll get orang-orang yang kita punya masa sekuensi lain juga tengok. So kita vote. Siapa yang menang, okay, we are thinking of giving something, tak fikir lagi nak bagi apa. So it's very good. Kenapa kita kena gerakkan kita punya media sosial kita, YouTube kita, Facebook kita, IG kita, TikTok. TikTok pun saya dah sign up tapi tak buat apa lagi. So that's the thing that we have to keep up with the technology. Jangan ketinggalan ke belakang, kerana kalau ketinggalan ke belakang nanti dah dia terlepas kita api orang kata kan. So we want to be at par. So that tak kisahlah kalau dulu kita ingat tua dah TikTok ni kan. Why not? You know? Buat je lah. Alright, Okay. saya. Alright, that's it for today punya session. Seronok tak hari ni? Tengok